Okey, bertemu lagi kita dalam cerita. Saya ingin terus saja bersama dengan Wakil Ekstraordinari di Terengganu, Nur Fazlizai Ali. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar? Salam. Khabar baik, Lul. Apa ceritanya negeri Terengganu hari ini? Katanya tadi ada kita nampak cross daripada Fazlizai mengenai perjalanan rentas negeri di negeri Terengganu. Kalau saya bersama dengan Fandi semalam di Kelantan pada hari Jumaat lepas, perjalanan daripada Kelantan untuk pulang ke Kuala Lumpur ataupun ke tempat luar daripada Kelantan, jalan sesak di Gua Musang itu. Kalau di Terengganu, apa pula ceritanya tadi? Okey, Lul. Baik, selepas hampir 2 bulan warga di Terengganu ini berkampung di kampung halaman sendiri dan hari ini mereka mula kembali untuk menjalani untuk bertugas di tempat masing-masing tu. Dan menerusi pemerhatian saya pada pagi tadi tu, pergerakan rentas negeri di Terengganu pada hari ini berjalan lancar. Jika di negeri lain kita dapat gambarkan ianya agak sibuk dan beberapa jalan mengalami jam, tapi di Terengganu ianya berjalan lancar dan tiada sebarang kesesakan yang berlaku. Pada sebelah pagi tadi saya sempat melakukan tinjauan di Lebuh Raya Pantai Timur 2 di mana aliran trafik sepanjang LPT 2 itu berjalan lancar dan semuanya terkawal. Sepanjang pemerhatian saya juga dapati tidak banyak kenderaan yang melakukan pergerakan keluar daripada negeri Terengganu. Bagaimanapun aliran kenderaan yang memasuki Terengganu sedikit meningkat, Zul. Berdasarkan pemerhatian saya, mungkin tidak ramai penduduk di Terengganu ini yang terkandas di kampung dan menjalani tempoh perintah kawalan di kampung halaman sendiri. Namun orang ramai yang berada di ibu negara yang agak ramai untuk pulang ke negeri ini untuk kembali bertugas. Itu situasi di Terengganu dan ianya agak berbeza daripada negeri-negeri lain, Zul. Siapa yang sempat ditemu bual pada sebelah pagi tadi? Sempat tak? Ada tak yang memberikan respon dan juga memberikan jawapan? Ya, Zul? Ada tak yang memberikan jawapan? Siapa yang sempat ditemu bual pagi tadi? Apa reaksi mereka? Mereka ni terperangkap berapa lama di Terengganu dan sebagainya? Okey, Zul. Saya sempat menemu salah seorang itu adalah reporter daripada Harakah sendiri, yang di mana dia terkandas di Terengganu daripada tempoh PKP fasa pertama, Zul. Dan kelazimannya dia akan balik ke Terengganu untuk melawat anak serta isterinya 2 minggu sekali. Namun pada kali ini dia berada agak lama bersama keluarganya kerana PKP dilaksanakan. Namun bila kerajaan dah membenarkan, dia mula menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan itu untuk kembali bertugas di ibu negara tu. Saya juga sempat menemukan seorang lagi juruteknik di mana dia tertandas di Kuala Lumpur selama lebih dekat 2 bulan tu dan kembali bertugas untuk ke negeri Terengganu pada hari ini. Dan tadi ada juga buat tinjauan di perhentian bas dan katanya kalau mereka yang ingin keluar daripada negeri Terengganu ramai juga yang memilih untuk menggunakan pengangkutan awam. Sebab apa tu kalau dapat kita faham? Ya, Zul. Saya juga sempat melakukan tinjauan di stesen bas di Terengganu ini dan rata-rata daripada mereka lebih suka untuk memilih menggunakan pengangkutan darat seperti bas ekspres ni, Zul. Kerana mereka kata ianya lebih mudah dan menjimatkan masa mereka. Memang sebelum ini mereka kembali ke kampung bersama keluarga, namun untuk kembali bekerja di destinasi mereka seperti di Kuala Lumpur, di Perak dan sebagainya, hanya mereka sahaja yang kembali untuk bekerja dan ahli keluarga mereka masih tinggal di kampung. Jadi mereka mengatakan lagi jimat jika mereka menggunakan pengangkutan awam ini untuk kembali bertugas. Bagaimana? Kita tahu tadi Perdana Menteri juga mengumumkan bahawa PKPB akan dilanjutkan sehingga 9 Jun depan. Bermaksud tiada juga balik kampung, boleh dengan lagu Dendang Perantau dan sebagainya. Akan tetapi mungkin Fazlizai juga tadi sempat juga keluar assignment dan juga mengikuti satu liputan bersama dengan YB Rasul Wahid. Jadi mungkin dapat ditanyakan kepada warga Terengganu, Kuala Terengganu sendiri, apa reaksi mereka mengenai PKPB yang dilanjutkan ini dan juga bagaimana keadaan PKPB di negeri Terengganu semenjak dilaksanakan pada 4 Mei yang lalu. Adakah keadaan jalan raya kembali ramai, banyak kereta dan sebagainya, dan juga bagaimana perniagaan-perniagaan? Adakah ramai yang sudah beroperasi ataupun bagaimana? Okey, Zul. Jika saya dapat kongsikan, sebelum ini Menteri Besar Terengganu Datuk Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar bersetuju untuk melaksanakan perintah kawalan bersyarat bermula 4 Mei lalu. Dan keputusan itu bertepatan dengan hasrat kerajaan negeri untuk menyelamatkan ekonomi rakyat dan negeri yang agak lesu sepanjang tempoh PKP ini dilaksanakan, Zul. Kerajaan juga tidak akan teragak-agak untuk membuat perubahan pada PKPB ini supaya ianya kembali lebih ketat sekiranya pematuhan SOP berada pada tahap yang rendah dan memberi kesan pada status kesihatan rakyat, Zul. Untuk pengetahuan juga, Terengganu hanya membenarkan kedai makan dan restoran beroperasi sehingga jam 10 malam sahaja, dan itu pun pelanggan hanya dibenarkan take
take away dan tidak benarkan makan di semua premis. Jika sebelum ni Zul, sebelum dikuatkuasakan PKPB ni, ada sebahagian kedai makan telah membuka untuk makan di kedai dan sebagainya, tapi hanya dalam tempoh 2 hari. Mereka sempat melakukan aktiviti berkenaan dan sebelum kerajaan negeri memberi arahan terbaru ini Zul. Dan rata-rata mereka agak patuh walaupun ada sebahagian daripada peniaga itu agak kecewa sebab mereka dah buat persiapan dan sebagainya, namun mereka akur dengan arahan yang dikeluarkan itu. Okey Zul, untuk suasana di Bandaraya Kuala Terengganu ini juga sejak PKPB ini dilaksanakan, ianya agak sesak dan tidak seperti tempoh PKP sebelum ini. Mungkin kerana warga kota ini mula keluar untuk mencari barang keperluan dan sebagainya Zul. Bagaimanapun ekonomi di negeri ini boleh dikatakan berjalan agak lancar kerana banyak premis-premis sudah dibuka seperti shopping mall, pasar payang dan sebagainya telah melakukan operasi seperti biasa sejak PKPB ini dilaksanakan Zul. Kita pun seronoklah tengok gambar pasar payang sekarang ni kita mainkan ni. Ini dilakukan dan diambil beberapa hari yang lalu. Tapi kalau dapat diceritakan, keadaan di pasar adalah kawasan yang paling sukar untuk dilakukan penjarakan sosial. Jadi kalau di pasar payang tu contohnya, bagaimanakah penjarakan sosial itu dilakukan? Kalau dilihat keadaan itu tidak terlampau sesak, adakah rela ataupun pihak berkuasa yang juga mengawal keadaan di pasar payang ataupun bagaimana, Mek Jah? Betul Zul. Di Pasar Payang tu orang kata memang lokasi yang sangat sibuk lah sebab memang lokasi tumpuan dan itu memang orang kata apa-apa pun keperluan semua penduduk di situ akan mencari di Pasar Payang. Pada sebelum ini di Pasar Payang tu agak sunyi, hanya gerai menjual ikan dan sayur je yang hanya beroperasi, tapi bila PKPB dilaksanakan tu ianya kembali meriah. Dan kita boleh nampak jugalah rata-rata masyarakat di sana juga patuh dengan arahan yang dikeluarkan untuk menjaga jarak dan sebagainya, walaupun ada sebahagiannya tidak terkawal. Bagaimanapun kerajaan negeri telah menumpukan satu pasukan khas bagi meninjau pergerakan orang ramai di kawasan-kawasan tumpuan dulu. Tidak hanya tertumpu di Pasar Payang, malahan di pasar raya, di kedai makan dan sebagainya. Mereka juga menempatkan seperti rela, anggota polis sendiri untuk melakukan rondaan di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai tu. Susah tak nak lakukan penjarakan sosial tu? Kerana saya tak nampak pula ada garisan kuning ataupun garisan-garisan tertentu. Tetapi mungkin kerana mereka yang keluar itu pun bukan satu jumlah yang besar. Jadi bagaimana disiplin diri itu dilakukan di kalangan masyarakat? Adakah masyarakat sedar dan juga masyarakat tahu untuk menjaga penjarakan sosial itu di Kuala Terengganu? Bagaimana keadaannya? Betul Zul. Untuk menjaga jarak tu orang kata bukan perkara yang mudah lah. Sebab kadang-kadang kita sendiri pun orang kata dah tersilap walaupun sebab tiada yang garisan khusus yang dipasang di setengah gerai itu. Tapi boleh dikatakan penduduk di Terengganu ini agak patuh dan sebelum ini juga Exco Negeri Terengganu juga ada memaklumkan tahap pematuhan masyarakat di Terengganu ini sepanjang PKPB ini mencapai 90%. Mereka mengatakan masyarakat di Terengganu ini walaupun mereka disiplin yang agak tinggi sejak daripada tempoh PKP lagi dan sentiasa mengikuti arahan-arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan Zul. Okey, kita nak tanya banyak lagi tapi itu saja masa kita ada. Nanti kita mungkin dapat bersiaran lagi dalam cerita dalam episod yang akan datang. Terima kasih Nur Fazlizai Ali, Wakil Astro Awani di Terengganu. Beliau juga seringkan bawakan cerita-cerita usahawan-usahawan yang mungkin ada cabarannya sendiri ketika tempoh PKP dan juga tempoh PKPB ini. Sekian saja cerita untuk hari ini. Sekiranya ada pandangan, cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Komen yang murni saja di sana. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.